Mencontohi ulama dalam menjaga masa, Hasan Al-Basri berkata, sesungguhnya aku telah bertemu dengan beberapa orang, mereka lebih serius menjaga waktu daripada kamu serius mendapatkan dinar dan dirham. Syarhus Sunnah, Juz 14. Hemam bin Al-Haris berdoa, Ya Allah, cukupkanlah aku dengan sedikit tidur dan berilah aku berjaga di malam hari dalam ketaatan. Atribut Syafwah 3:22. Mungkin doa yang Hemam ucapkan ini tidak pernah terlintas di fikiran kita. Bagaimana mungkin seseorang itu terfikir untuk memohon kepada Allah agar dimakbulkan dengan sedikit tidur bagi memanfaatkan masa beribadah kepada Allah. Kita sering meminta agar tidur lena dan nyenyak serta tidak jarang tertinggal solat subuh di masjid. Ibni Aqil Al-Hanbali menceritakan perjalanannya menuntut ilmu dan menumpukan perhatian kepada apa yang dicita-citakan sehingga menjadi seorang ulama yang disegani. Beliau bersabda, tidak halal bagiku mensia-siakan walau sesaat pun dalam hidupku. Apabila lidahku telah membaca dan berbincang, mataku lelah membaca, maka aku menggunakan akalku dalam keadaan rehat dan berbaring. Sehingga saya berdiri dalam keadaan banyak idea dalam fikiran saya dan kemudian, saya meletakkan idea tersebut secara bertulis. Saya mendapati minat saya untuk belajar lebih kuat apabila saya berumur 80 tahun berbanding ketika saya berumur 20 tahun. Al-Muntazim fi Tarikhil Umam, Juz 9. Amir bin Abdul Qais rahimahullah melewati orang yang malas dan senang menganggur. Mereka duduk berbual-bual tanpa arah tujuan, lalu memberi salam kepada Amir dengan berkata, mari, duduk bersama kami. Amir menjawab, pegang matahari supaya ia tidak bergerak, kemudian saya akan menyertai kamu dan duduk bergurau dengan kamu. Syahidul Atir. Kadang-kadang untuk mengisi masa menjadi lebih bermanfaat, ulama melakukan perkara-perkara luar biasa yang mungkin kita rasa pelik, tetapi intipatinya ialah menyempurnakan umur mereka agar lebih berkat dan berguna setiap detik. Sebahagian ulama salaf telah berwasiat kepada sahabat mereka, apabila kamu pulang dari tempatku, maka berpisahlah, jangan berjalan bersama, kerana anda boleh menggunakannya untuk membaca Al-Quran dengan hafazan anda. Jika anda berjalan bersama-sama, anda pasti akan bercakap. Syahidul Atir. Membaca Al-Quran. Nafi, pembantu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ditanya, apa yang sedang dilakukan Abdullah bin Umar di rumah bersama keluarganya? Baginda menjawab, berwuduk setiap waktu, solat dan di antaranya ada musyaf. Zadul Muslim, Juz 3. Mungkin ada yang bertanya, apakah Abdullah bin Umar tidak berkomunikasi dengan keluarganya, tidak membantu keluarga dan mencari nafkah? Kita berprasangka baik, sudah tentu orang seperti dia menunaikan hak isteri dan anak-anaknya, tetapi di waktu lapang, dia sentiasa membaca Al-Quran untuk memanfaatkan detik-detik usianya sehingga Nafi menilai dia dengan tabiatnya. Ulama salaf juga mengisi masa mereka dengan ilmu dan sedekah walaupun mereka hampir mati. Ibrahim bin Al-Jarrah berkata, Imam Abu Yusuf Al-Kadhi rahimahullah sedang sakit. Saya juga melawatnya, ketika itu dia tidak sedarkan diri. Apabila dia bangun, dia bersandar dan berkata, wahai Ibrahim, bagaimana pendapatmu tentang perkara ini? Saya menjawab, dengan syarat ini. Dia berkata, tidak mengapa, kami terus belajar, mudah-mudahan ada yang dapat diselamatkan kerana kami menyelesaikan masalah ini. Kemudian saya pulang ke rumah. Apabila saya pulang ke rumah, saya mendengar berita bahawa dia telah meninggal dunia. Demikianlah para salafus soleh, mereka memohon kepada Allah umur yang penuh keberkatan dan membuktikannya dengan usaha yang bersungguh-sungguh agar masa mereka menjadi masa yang bermanfaat. Mereka benar-benar fokus pada apa yang mereka cita-citakan dan melakukan yang terbaik untuk merealisasikannya. Mereka juga memikirkan kepentingan orang lain dalam masa terhad mereka. Semoga Allah merahmati mereka semua dan memberi taufik untuk kita mencontohi mereka.